Hai dan selamat datang ke Global Eye. Saya Natasha Kirucuk. Dan bersama-sama kita akan menyelami dunia yang kita diami ini dengan lebih mendalam. Tetapi terlebih dahulu, mari kita lihat apa yang ada dalam rancangan malam ini, dan itulah lensa kita. Ukraine, campaign drone tanpa henti. Ukraine tolong menyerang Crimea yang diduduki Rusia dengan begitu hebat sehingga pihak berkuasa di sana kini telah melarang orang awam daripada membeli bahan api sama sekali. Stesen minyak hanya akan melayani kenderaan kerajaan mulai sekarang. Itu bermakna tiada kenderaan orang awam dan tiada kenderaan perniagaan. Tindakan tegas ini diambil selepas serangan Ukraine ke atas depo minyak di bandar pelabuhan Kherson yang menyebabkan 4 orang terbunuh dan hampir 30 orang cedera. Ini adalah sekatan bahan api paling ketap yang pernah dilihat di Crimea sejak Rusia merampas semenanjung itu secara haram pada tahun 2014. Dan ini bukan satu kebetulan. Strategi Kiev jelas, yaitu untuk menyekat bekalan bahan api Rusia, mengurangkan dana perangnya dan menekan Putin sehingga dia terpaksa berunding. Dan Presiden Bolivia akhirnya hilang sabar. Rodrigo Paz telah mengisytiharkan darurat dan menghantar tentera serta jentola untuk merobohkan sekatan jalan raya yang telah melumpuhkan negara selama hampir 2 bulan sekarang. Kita sedang bercakap tentang kekurangan sebenar di sini. Bahan api, makanan, ubat-ubatan, dan ekonomi yang kehilangan berbilion-bilion ringgit. Jadi siapa yang berada di sebalik semua ini? Kesatuan Pekerja, kumpulan orang asli, dan para petani telah melakukan protes selama berminggu-minggu kerana mereka mahu PAS berundur. Dia adalah presiden konservatif pertama Bolivia dalam 20 tahun dan mereka tidak gembira tentang perkara itu. Selama lebih daripada 50 tahun. Selama lebih daripada 50 hari, Bolivia menunjukkan kesabaran, kebijaksanaan dan kesediaan untuk berdialog. Kami mencari keamanan sehingga ke saat terakhir kerana saya sentiasa percaya dan kerajaan ini sentiasa percaya bahawa kekuatan seorang pemimpin tidak diukur dengan seberapa cepat dia menggunakan kekerasan, tetapi dengan keupayaannya untuk menyelakannya. Tetapi akan tiba satu masa apabila tidak bertindak bukan lagi satu kebijaksanaan, sebaliknya menjadi satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Detik itu telah tiba. Kini, di sebalik semua ini, Evo Morales sentiasa berada di latar belakang. Beliau ialah bekas presiden yang berpengaruh dan memerintah Bolivia selama lebih sedekad serta masih mempunyai pengikut yang sangat ramai. Paz berkata dialah yang mengatur segalanya. Morales pula mengatakan itu semua tidak masuk akal walaupun beliau tidak bersembunyi dan sedang berdepan tuduhan jenayah yang berasingan. Kini, percutian impian di pantai telah bertukar menjadi mimpi ngeri di Republik Dominika. Kebakaran besar telah melanda bandar peranginan terkenal Bahia Hibe, mengorbankan seorang pelancong Itali dan mencederakan sekurang-kurangnya 9 orang lagi. Hampir 1.700 tetamu terpaksa dipindahkan apabila api marak membakar bangunan tepi pantai di Hotel Viva Windham Dominica's Beach. Lihat sahaja itu. Penyiasat berkata kebakaran merebak dengan begitu pantas. Memang jelas sebabnya. Bumbung jerami kelapa sawit dan angin kencang sememangnya gabungan yang berbahaya. Namun, walaupun dengan segala kekecohan ini, pihak berkuasa kini menegaskan bahawa kawasan resort yang lebih luas masih dibuka dan beroperasi seperti biasa. Sukar untuk dipercayai selepas melihat gambar-gambar ini. Sekarang Barack Obama kembali dan beliau ada sesuatu untuk dikatakan. Presiden ke-44 telah kembali ke kampung halamannya di Chicago untuk membuka pusat presiden yang telah lama dinantikan di bahagian selatan bandar itu. Ia adalah kampus bernilai ringgit 850 juta yang terdiri daripada taman, galeri dan ruang hijau yang telah mengambil masa berdekad-dekad untuk dibangunkan. Beribu-ribu orang membanjiri sambutan di tepi tasik itu dengan Stevie Wonder dan Bruce Springsteen antara para penghibur. Malah 3 bekas presiden turut hadir dalam kalangan penonton. Kami mahu ia menjadi satu sambutan komuniti yang meriah dan penuh kehidupan, di mana kita boleh belajar bersama dan berkongsi kegembiraan seni, muzik, sukan dan permainan. Kerana dalam detik-detik itulah kita diingatkan tentang kemanusiaan kita yang sama. Jangan silap, ini bukan sekedar upacara memotong reben. Obama menggunakan saat itu untuk menentang keburukan politik yang menurutnya sedang memecah belahkan negara sekarang, tanpa sekalipun menyebut nama Donald Trump. Penganjur menjangkakan pusat itu akan menerima sehingga 1 juta pengunjung setiap tahun. Dan kini ada Air Force One yang baharu. Donald Trump telah memperkenalkan sebuah Boeing 747 milik Qatar yang telah diubah suai sebagai pesawat presiden baharunya.
Dan ia sama sekali tidak sederhana. Bahagian bawahnya berwarna biru laut dengan jalur merah di sisi dan bendera Amerika yang besar di bahagian ekor. Trump memanggil ini sebagai rumah putih terbangnya, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sesiapa sebelum ini. Jet ini adalah hadiah daripada Qatar yang menimbulkan banyak persoalan etika apabila ia diterima tahun lepas. Dan ia akan digunakan sehingga Boeing menghantar armada pengganti rasmi yang telah lama tertangguh pada tahun 2028. Trump berkata jet baharu itu akan membuat penampilan sulung antarabangsa pada sidang kemuncak NATO bulan depan di Turki dan akan melakukan lintas udara sempena sambutan 4 Julai. Dan akhirnya ada berita positif. Satu suntikan sahaja telah menyebabkan kanser serviks hampir dihapuskan dalam satu generasi. Penyelidik di England baru sahaja melaporkan penemuan yang angka luar biasa. Wanita muda yang mendapat vaksin HPV semasa kecil hampir tiada risiko meninggal dunia akibat kanser serviks sebelum mereka berumur 30 tahun. Malah antara tahun 2020 dan 2024 tidak ada seorang pun wanita berumur 20 hingga 24 tahun yang meninggal dunia akibatnya. Tiada seorang pun. Sekitar 200 nyawa telah berjaya diselamatkan setakat ini dan para saintis berkata itu tidak seberapa berbanding apa yang bakal berlaku apabila lebih ramai wanita yang divaksinasi semakin berumur. Masalah sekarang ialah tidak cukup kanak-kanak yang menerima suntikan vaksin itu. England kini berada pada kadar pengambilan vaksin sebanyak 76%, iaitu jauh di bawah 90% yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini.